Okey. Di minggu lepas, seekor unta yang dimasak di dalam tanur berjaya dijulang ke atas dengan penuh bergaya. Untuk memudahkan sajian yang sebesar ini diturunkan dari puncak tanur yang tinggi ini, mereka meletakkan sajian istimewa ini di atas pelantar kayu terlebih dahulu. Seekor unta bakterian sebesar ini mencecah berat 700 kilo. Bayangkan usaha menguruskannya memang memerlukan keringat yang ramai. Setelah diletakkan di atas pelantar, salah satu gaya persembahan yang lazim diamalkan ialah menghiaskan sajian mengikut tradisi mereka. Selain daun diletakkan di mulut unta, ribbon merah dihiaskan di atas kepalanya pula sebagai lambang kemegahan sajian unta ala Uyghur. 4 jam kemudian, ini dah hasilnya. Unta yang dibakar sekata, rangup. Masak adalah satu hal, nak bawa ke bawah satu hal lagi. Tapi pengalaman mengatasi segalanya. 15 orang angkat untuk bawa turun tangga ni. Saya dah tak sabar nak makan ni. Tengoklah cara mereka menguruskan sajian ini untuk dibawa ke bawah. Memang meriah. Inilah pengalaman pertama saya menyaksikan sajian spesies unta bakterian. Spesies unta terbesar di dunia dimasak di dalam tanur yang juga terbesar di dunia. Crew Spice Roots TV3 adalah kumpulan media asing yang pertama di dunia memaparkan kaedah memasak unta gaya Uyghur di sini. Perbezaan kaedah memasak unta cara Arab berbeza dengan di Turpan kerana di sini keseluruhan badan unta termasuk bonggol, leher dan kepala tidak dipisahkan. Sebaliknya, dimasak seekor dalam tanur. Inilah dia, bahagian bonggol yang ada 2 tadi tu, ham kepada unta ni. Inilah yang orang cari selama-lama ni. Dia berminyak, berlemak tapi Good. sedap, babe. Lama. Lama. Mr. Ali, Yes. thank you very much for inviting me to your... My pleasure. Thank you very much for welcoming my party. Thank you very Yeah. much. Please congratulate your chef and the rest of your people. Tell them I'm so impressed with this whole camel with such a big oven. Thank you very much, Mr. Thank Ali. you for welcoming. Yeah. Yeah. Kepada ada kat rumah, macam ni cara dia nak makan daging unta. Tengoklah tekstur daging unta yang lebih kasar dan tebal dari daging kerbau. Nampaknya Ali Tash juga tak sabar untuk menjamah daging unta bahagian bonggol yang sedap ini. Lazimnya, seorang imam atau penghulu kampung dijemput terlebih dahulu untuk menjamah daging ini sebagai mengambil syarat keberkatan majlis kenduri. Saya dan Ali Tash sebenarnya telah terlajak memakan daging unta ini dahulu sebelum upacara rasmi bermula. Imam Haji Kabuljan adalah tetamu istimewa ini. Bahagian yang dipilih ialah daging rusuk. Kita tengok apa reaksi pertamanya menikmati sajian ini. Yeah, Zara, yeah. That's the more. And the salt. Okay, right. Qanavıbdı, yaxşı bıbdımı? Bələn bəbdə paxlan gücdən qətkiş getdi ba. Paxlan gücün pişəsi muşu cəpşüdə. He said this one is really delicious. Wow. Much more delicious. He has to eat it. Thank you, Chef.
You make a very good marination. Daging unta lebih pejal dari daging kambing, lembu atau kerbau. Malah rasanya lebih manis dari yang lain. Unta sebesar ini sahaja boleh menampung sajian untuk 200 orang. Ada lagi bahagian yang paling sedap untuk saya merasa. Okey, inilah dia bahagian yang kita tunggu-tunggu. Ini bahagian kepala unta ni. Chef, the head, this one together. Okay, the chef will cut it. Inilah bahagian yang kadang-kadang kita terlepas pandang kerana kelihatan seperti tidak berisi. Terdapat bahagian pipi yang tebal isinya. Memang lembut. How do you make it? Memang sedap. Good. And I put for you. Di sini, suap menyuap sudah menjadi amalan biasa. Tu dia, teamwork. I team, you work. Thank you very much. Huh? No, of course. You don't put my... I put for you. Manakala, persiapan tempat makan tetamu disediakan di sepanjang sudut di tepi sana. Bahagian leher yang lembut menjadi pilihan untuk dihidangkan terlebih dahulu. Seorang akan diberi tugas khusus memotong bahagian untuk agihan kepada tetamu. Okey. Setelah diricik halus, campuran jintan dan garam ditabur di atas hidangan sebagai pembangkit. Bahagian unta ni yang telah dipotong ni siap untuk dihidangkan. Pengaruh rempah jintan manis dan jintan putih di sini memang amat ketara. Super. Okey chef, we ready? Sajian tidak akan dihidangkan lagi kepada orang ramai. Tradisinya, tukang masak sendiri akan membawa kepada anak buahnya terlebih dahulu sebagai satu penghormatan kepada petugas yang bertungkus lumus menjayakan tugas memasak sajian ini. Ya malang awak kamu. Saya. Tradisi kenduri di sini mengamalkan gaya sebegini. Jemputan duduk beralaskan kapet sahaja, tidak menggunakan kerusi atau meja. Bahagian yang mula-mula dihidangkan kepada tetamu ialah bahagian yang paling sedap, iaitu bonggol unta. Campuran jintan dan garam ditabur sekali lagi di atas hidangan sebagai pembangkit rasa. Sebenarnya, rempah jintan manis dan jintan putih berasal dari Timur Tengah dan kawasan Mediterranean. Disebabkan timbal balik dan pengaruh laluan rempah dan sutera, penggunaannya meluas hingga ke daerah pendalaman ini. Bahagian bonggol unta hanya dihidangkan kepada orang lelaki sahaja kerana difahamkan selain daripada sedap, ia memberi impak yang lebih kepada kekuatan lelaki. Untuk hidangan unta sebegini, mereka tidak gemar memakannya dengan roti, sebaliknya meratahnya sahaja. Walaupun sajian unta boleh menampung 200 orang, tetapi jemputan terbatas kepada 100 orang sahaja, memandangkan selera makan orang Uighur lebih 2 kali ganda daripada kita. Difahamkan juga daging unta lebih panas dari kambing. Ia digemari dimakan terutama di waktu musim sejuk. Tengoklah
betapa khusyuknya mereka makan. Terlalu fokus. Tak sedar, lensa kamera merakamkan gelagat mereka. Begitu lembut daging unta yang dimasak ini, sehingga orang tua tak bergigi pun boleh menikmatinya dengan penuh berselera. Masyarakat Uighur adalah serpihan dari kelompok etnik Turki yang berasal dari tanah besar Mongolia yang berhijrah melalui laluan sutera di abad terdahulu. Dari sini, sebahagian darinya meneruskan penghijrahan memasuki Asia Tengah dan seterusnya membina tamadun Seljuk dan Osmaniyah di negara Turki. Sehingga ke hari ini, bahasa pertuturan di sini lebih mendekati bahasa di negara Turki. Tradisi di sini, tetamu lelaki dipisahkan dengan tetamu wanita dan kanak-kanak. Kita tengok sejauh mana penerimaan kaum wanita dan kanak-kanak dengan hidangan istimewa ini. Yang muda dan tua tak kurang seleranya. Dan yang lebih ketara, kanak-kanak makan sampai tak hengat dunia. Hidangan ini begitu sedap bukan sahaja kerana pilihan unta yang muda, malah ia juga terletak kepada kemahiran tukang masak mengendalikan suhu tanur dan menetapkan waktu yang sesuai sedap untuk unta dibiarkan di dalam tanur. Hasilnya, daging rangup di luar dan lembut di dalam. Ini bahagian rib dia. Bahagian tulang selangka dia. Tengok. Memang kelas. Oven tu masak dia sekata. Tak ada pula yang terbakar. Oh. Memang kelas, babe. Tu bahagian dalam dia. Itu yang lembut tu. Bahagian yang melekat dekat tulang. Ha. Tanda-tanda mereka akan berhenti sehingga selesai semuanya. Inilah resam budaya sajian berempah unta yang dibakar dalam tanur terbesar di dunia hanya di Turpan, China. Kisah sajian unta ini belum mengakhiri pengembaraan spice route saya di bumi Turpan. Jangan lupa saksikan sambungannya dengan paparan menarik saya memasak sup unta gaya adabi kepada keluarga di sini. Sejauh manakah sajian ala Malaysia mendapat tempat di hati mereka?